Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi, sekarang saya masuk balik kepada waktu yang biasa lah. Okay? Dan siaran YouTube akan bersiar seperti biasa pada pukul 9 malam. Baik, selepas saya buat live terakhir, ya, anda boleh rujuk di YouTube Regi J. Siritaudin, di mana saya menjelaskan maksud sebenar di sebalik kenyataan Ismail Sabri. Anda boleh rujuklah sendiri. Jadi ada juga pertanyaan. Okey, jadi RJR, ya, sepintas lalu jelaskan dari awal sampai akhir dengan cara rumusan apa sebenarnya isyarat-isyarat yang telah disampaikan oleh Ismail Sabri kepada kluster mahkamah, kemudian dari kluster mahkamah kepada Ismail Sabri, ya. Tolong jelaskan kepada kami, dan seterusnya apakah option-option yang ada pada kluster mahkamah. Ya. Jadi sebenarnya benda ni sudah beberapa kali saya jelaskan, walau bagaimanapun bukannya secara keseluruhan dalam satu live. Jadi hari ini saya cuba penuhi permintaan untuk menjelaskan, ya, ini adalah berdasarkan pemerhatian saya. Jadi awal-awal saya beritahu ini adalah berdasarkan pemerhatian saya yang telah dipersetujui oleh orang-orang penting di dalam UMNO, sumber UMNO, ya. Jadi saya tidak akan ulang kenyataan inilah. So, saya akan jelaskan isyarat-isyarat yang disampaikan, kemudian apakah option-option yang ada pada kluster mahkamah dalam live ini. Okey, jadi saya tidak ingin pergi terlalu jauh ke belakang, sebab cerita UMNO ni, kalau kita nak pergi, nak ceritakan penuh, dia makin ke belakang makin ada cerita yang perlu diceritakan yang bersangkut paut dengan apa yang berlaku sekarang. Jadi ianya tidak akan berkesudahan, kerana betul-betul kita nak lihat apa sebenarnya yang berlaku hari ini. Kita patut mula sebelum langkah Sheraton lagi, tapi saya rasa itu akan menjadikan live ni live 2 jam. Okey, jadi untuk pendekkan live ni, jap, kucing saya, dia ni, jap, dia ni kalau nak makan, saya, jap, come here, wait. Okay, go up there. Okay, so, alamak, go up the table. Okay, alright. So, saya akan pendekkan kepada perkara-perkara yang bermula dengan PAU 2021. Jadi pada PAU 2021, Ismail Sabri, kita lihat kenyataan Ismail Sabri, ya. Dia berkata, dia ada sebenarnya dua kenyataan penting oleh Ismail Sabri. Kenyataan pertama adalah, saya atau kami tidak akan tunggu walau sesaat pun jika yakin Barisan Nasional atau UMNO, jika yakin UMNO akan menang pilihan raya umum ke-15. So itu kenyataan pertama yang penting. Okey. Kenyataan kedua, walau bagaimanapun saya akan berunding dulu dengan top 5 UMNO, ya. Di mana kalau saudara-saudari masih tidak tahu, top 5 ini adalah presiden, timbalan presiden dan 3 naib presiden. Okey, so ini dua kenyataan penting yang Ismail Sabri beritahu di PAU. Okey, jadi bila dia kata top 5, maksudnya diri dia sendiri, sebab dia salah seorang naib presiden. Maknanya Ismail Sabri runding dengan Ismail Sabri dan 4 lagi. Okey. Jadi jika Ismail Sabri dan 4 lagi yakin Barisan Nasional akan menang pilihan raya, maka dia tidak akan tunggu sesaat pun untuk bubar parlimen atau mengusulkan pembubaran parlimen. Tetapi anda perlu tahu bahawa apabila beliau bercerita sedemikian, ada maksud tersirat. Maknanya dia sedang memberitahu kluster mahkamah dia sanggup melanggar syarat MOU. MOU ni dimasuki antara
Pakatan Harapan dengan kerajaan. Jadi dia sanggup melanggari syarat MOU. Syarat MOU yang dimaksudkan ialah syarat bahawasanya Parlimen tidak harus dibubarkan sebelum 31 Julai 2022. Jadi bila dia kata tak sanggup tunggu sesaat pun, maknanya Ismail Sabri beri isyarat kepada Kluster Mahkamah dia sanggup langgari syarat MOU. Tetapi dia letak syarat, saya perlu bincang dengan top 5. Okey, syarat ni amat penting kepada Ismail Sabri. Kerana jika top 5 ni ada 5 orang, presiden, timbalan presiden dan 3 naib presiden, jika 4 daripada mereka kata kami yakin BN akan menang, jadi teruskan usul kepada Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen, tetapi Ismail Sabri boleh menggunakan syarat ini untuk kata tapi saya tak yakin, saya pun top 5. Jadi saya tak yakin, so tak payahlah bubar. Jadi syarat yang Ismail Sabri sendiri letak menyelamatkan diri dia, bermakna beliau boleh sahaja setuju untuk usul pembubaran parlimen atau tidak setuju untuk usul bubar parlimen. Okay? So ini nyata. Ini bukan seperti Laskar dah masuk ni, Angga Halim. Ini bukan idea, ini bukan lontaran, ini bukan kemungkinan, ini sah, ini fakta. Jadi anda fikir sendiri, anda akan tahu ini fakta, ini hakikat. Okay. So setakat ni ini hakikat. Okay. So yang saya lihat ialah ini adalah isyarat kepada Kluster Mahkamah. Okay, saya ready untuk bubar. Tetapi persoalannya, adakah saya akan jadi calon Perdana Menteri tunggal Barisan Nasional sekiranya BN menang, sekiranya Parlimen bubar? Sebab Ismail Sabri pun kena lihat masa depan dia. Hubungan dia dengan Kluster Mahkamah tidak begitu baik. Ya? Dan Kluster Mahkamah kalau yakin dengan Ismail Sabri, dia tidak akan minta bubar Parlimen. Kerana apa yang Kluster Mahkamah inginkan, dengan segala apa yang mereka caturkan, mereka boleh buat dengan bantuan Ismail Sabri. Tetapi memandangkan mereka beria-ia hendak bubar Parlimen, jadi di situ nampak mereka tidak yakin dengan Ismail Sabri. Jadi jika Kluster Mahkamah tidak yakin dengan Ismail Sabri, semestinya Kluster Mahkamah tidak ingin Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Justru Ismail Sabri mesti perlulah satu ketetapan daripada Kluster Mahkamah atau MKT UMNO bahawa saya akan jadi calon tunggal Perdana Menteri. Baru dia yakin nak minta Agung untuk bubar Parlimen. Kalau tidak, masa depan dia tidak menentu. So benda ni logik. Okay. Jadi selepas itu, MKT nampaknya lah menerima dengan jelas isyarat Ismail Sabri. Jadi dia terus buat mesyuarat MKT khas. Jadi di dalam mesyuarat MKT khas itu, MKT memutuskan 2 perkara. Perkara pertama yang diputuskan bukannya keputusan. Dia putuskan untuk cadangkan nama Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri UMNO. Dia hanya putuskan untuk cadang sahaja nama Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Jika anda jadi calon Perdana Menteri, tak semestinya anda akan jadi Perdana Menteri, kerana calon pun adalah satu cadangan. Ini mereka cadangkan untuk calonkan Ismail Sabri, maknanya tidak ada ketetapan. Dan ketetapan kedua MKT adalah bahawasanya MOU tidak akan diteruskan. Okey, kita bermula dengan ketetapan kedua, iaitu MOU tidak akan diteruskan. Ketetapan ini amat pelik dan tidak membawa sebarang makna, seolah-olah MKT membuang masa. Sebab MOU tu bukannya ditandatangani antara Pakatan Harapan dengan UMNO. MOU tu ditandatangani antara Pakatan Harapan dengan kerajaan. Jadi MKT buat ketetapan apa sekalipun tidak ada sebarang makna. Tapi sebenarnya MKT tahu benda ni. Jadi apabila dia buat ketetapan ni, dia sebenarnya menghantar isyarat balas kepada Ismail Sabri. Itu yang saya lihat. Isyarat balasnya berbunyi, baiklah, kami tetapkan Parlimen harus dibubarkan pada 1 Ogos 2022. Ya, macam mana saya tahu benda ni? Macam mana saya boleh tafsir benda ni? Lebih tepat, macam mana saya boleh tafsir benda ni? Sebabnya, kalau kita lihat MOU, sebenarnya MOU ni tidak luput pada 31 Julai seperti yang diwar-warkan oleh UMNO. Itu satu pembohongan. Sebenarnya, MOU ni luput bila Parlimen dibubarkan
Ya. Tidak kira bila parlimen dibubarkan, dengan syarat ianya selepas 31 Julai. Jadi jika contohnya parlimen dibubarkan pada 1 Januari 2023, maknanya MOU ni luput pada 31 Disember. Disember ni ada berapa hari? 30 ke 31? Okey, kalau 31 Disember. Ini adalah syarat di dalam MOU bahawa MOU ni akan luput bila parlimen bubar. Bukannya pada 31 Julai. 31 Julai ialah tarikh yang diletakkan sebagai syarat bahawasanya parlimen tidak boleh dibubar sebelum itu. Okey. Jadi maklumat yang MKT kluster Mahkamah UMNO ni beri kepada rakyat semua salah. So maknanya apabila UMNO menetapkan bahawa MKT menetapkan bahawa MOU tidak akan diteruskan, okey, selepas 31 Julai, UMNO tahu dia tidak ada hak buat penetapan itu, tetapi dia hantar maksud tersirat, mesej tersirat kepada Ismail Sabri yang duduk dalam mesyuarat tu, iaitu kami nak parlimen bubar pada 1 Ogos. Kerana hanya jika parlimen bubar pada 1 Ogos baru MOU tu tidak boleh dilanjutkan. Ya. So itu satu. Dan kedua, MKT cadangkan nama Ismail Sabri. Tetapi bila cadangkan nama Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri, tak cukup. Sebab Zahid ni terkenal dengan memungkiri janji. Tak payahlah saya nak masuk contoh-contoh di sini, nanti live ini jadi terlalu panjang. Jadi mesti Ismail Sabri hendak ketetapan UMNO secara hitam putih bahawa dia sah menjadi calon Perdana Menteri jika BN menang. Jadi itu tak cukup. Jadi selepas itu Ismail Sabri yang saya lihat cukup bijak. Dia mengeluarkan kenyataan, dia kata, baik, saya terima ketetapan UMNO bahawa MOU tidak akan diteruskan. Dia terima. Tetapi benda tu memang kena bincang dengan kabinet lah, tapi dia bersetuju bahawa MOU tidak akan diteruskan. Tetapi dia lupa sebut bahawa saya akan bincang dengan kabinet untuk dapat persetujuan kabinet. Pada masa tu dia tak sebut. Kerana esok dia boleh pergi dan beritahu, saya pergi ke kabinet, saya setuju. Saya setuju dengan ketetapan UMNO, tetapi saya Perdana Menteri, saya bertanggungjawab terhadap kabinet. Bila saya pergi ke kabinet, kabinet tak setuju. Dia kata perlu teruskan MOU. Jadi kita teruskan. Jadi Ismail Sabri tidak beritahu bahawa dia akan dapatkan persetujuan kabinet. Maknanya dia letakkan benda tu secara terbuka. Okey. Jadi bila dia kata begitu, saya setuju dengan ketetapan MOU, sebenarnya dia hantar isyarat kepada UMNO. Sebab dia tidak kata, jangan lupa, dia tidak kata bahawa dia akan dapatkan persetujuan dari kabinet bahawa MOU tidak akan diteruskan. Jadi dia hantar mesej kepada UMNO. Mesej dia adalah cukup jelas. Okey, saya setuju. Tak payah tunggu 1 Ogos. Kalau nak beri saya hitam putih bahawa saya akan jadi calon Perdana Menteri, tak payah tunggu 1 Ogos, tak payah tunggu saya bubar parlimen. Sekarang saya dah beritahu saya setuju bahawa MOU tidak akan diteruskan. Jadi memandangkan saya dah setuju, sekarang anda boleh beri saya hitam putih. Itu yang saya lihat. Anda boleh beri saya hitam putih bahawa saya calon tunggal Perdana Menteri Barisan Nasional. Jika anda beri saya hitam putih, maka saya boleh pergi ke kabinet dan dapatkan persetujuan kabinet bahawa MOU tidak akan dilanjutkan. Malah mungkin saya boleh usulkan pembubaran parlimen sekarang juga. Jadi Ismail Sabri lontar balik kepada MKT, lontar balik kepada kluster mahkamah. Jadi sekarang terletak dalam tangan kluster mahkamah. Dan untuk mengulangi pendirian dia bahawa segalanya terletak pada kabinet, Ismail Sabri dalam PAU khas yang diadakan baru-baru ni, dia kata pembubaran parlimen tak jadi hal sebab UMNO memang nak bubar parlimen, tetapi semuanya terletak dalam keputusan kabinet, bukannya parti. Jadi sekali lagi dia telah hantar mesej kepada UMNO. Baik, saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Tapi sebelum saya bincang dengan kabinet, sebelum saya dapatkan ketetapan dari kabinet, sebab saya dah kata dulu, saya takkan tunggu sesaat sekalipun. Jadi sebenarnya kalau kau fikir, tak ada apa yang menghalang Ismail Sabri membuat mesyuarat tergempar kabinet untuk mendapatkan persetujuan kabinet untuk usul pembubaran parlimen. Tetapi anda tidak melihat Ismail Sabri berbuat demikian, kan? Sebabnya
Dia belum dapat apa-apa ketetapan dari UMNO. Jadi dia hantar mesej. Semua keputusan ni adalah keputusan kabinet, keputusan Perdana Menteri, bukan keputusan parti. Jadi dalam PAU saya dah beritahu saya takkan tunggu sesaat sekalipun. Kemudian saya dah beritahu saya setuju tidak lanjutkan MOU. Jadi sekarang apa yang saya perlukan adalah korang tak payah tunggu sehingga 1 Ogos 2022. Sekarang pun boleh beri hitam putih bahawa saya sah menjadi calon tunggal Perdana Menteri. So inilah yang saya lihat dan juga dipersetujui, benda ni dipersetujui oleh orang-orang penting dalam UMNO yang telah saya runding, bahawa inilah mesej-mesej tersirat yang sedang dihantar antara Ismail Sabri dan kluster mahkamah. Jadi sekarang berbalik kepada soalan mereka yang bertanya kepada saya. Jadi apakah option yang ada kepada kluster mahkamah? Jadi kluster mahkamah dah tahu mereka sangkut. Kluster mahkamah dah tahu Ismail Sabri tidak akan berganjak. Dan kita tahu kluster mahkamah tidak ingin Ismail Sabri jadi calon Perdana Menteri. Lebih-lebih lagi calon tunggal Perdana Menteri. Jadi kluster mahkamah ada 3 pilihan. Pilihan pertama, kluster mahkamah sekarang berunding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berunding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mungkin berikan persetujuan bahawa Anwar akan jadi calon Perdana Menteri. Kalau nak berunding, nak minta Anwar jadi calon timbalan Perdana Menteri pun tak cukup. Sebab Anwar tahu kluster mahkamah terdesak. Kalau setakat nak jadi timbalan Perdana Menteri, Anwar boleh pergi berunding dengan Muhyiddin Yassin. Dia boleh beri tahu Muhyiddin Yassin, okey, PPBM tarik sokongan dari kerajaan, Pakatan Harapan akan sokong PPBM, Muhyiddin jadi Perdana Menteri, Anwar jadi timbalan Perdana Menteri. Atau Anwar pergi berunding dengan Ismail Sabri. Dia kata, okey, Pakatan Harapan akan zahirkan sokongan padu menerusi perjanjian baru kepada Ismail Sabri dengan syarat Anwar jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi kalau sekadar nak jadi timbalan Perdana Menteri, Anwar boleh pergi ke Ismail Sabri atau ke Muhyiddin Yassin saja. Ya. Kalau pergi ke Muhyiddin Yassin, kerajaan Ismail Sabri akan tumbang. Dan sekiranya Yang di-Pertuan Agong setuju terima akuan-akuan bersumpah sebagai bukti, maka mereka boleh buktikan bahawa Ismail Sabri tidak ada majoriti. Dan seterusnya, jika Yang di-Pertuan Agong setuju untuk mengulangi proses langkah Sheraton, maka dia akan jumpa semua MP-MP. Dan jika Muhyiddin Yassin dapat sokongan majoriti, Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Sebaliknya, kalau Anwar berunding dengan Ismail Sabri tidak akan tumbang kerana sokongan majoriti dia akan mengambil kira MP-MP Pakatan Harapan dan Anwar akan jadi timbalan. Jadi kluster mahkamah terlalu terdesak, jadi Anwar mesti nak lebih. Sebab itu dia orang buat debat hari itu dan kita lihat Anwar lebih menyerlah. Jadi kluster mahkamah ada satu option, iaitu bagi tahu ke Anwar Ibrahim, okey, kluster mahkamah akan tarik sokongan kepada Ismail Sabri dan sekiranya Yang di-Pertuan Agong setuju terima akuan bersumpah sebagai bukti bahawa Ismail Sabri tidak ada majoriti, maka kluster mahkamah bersetuju Anwar jadi calon Perdana Menteri, maka Ismail Sabri akan tumbang. Kemudian Agong akan jumpa semua MP, andai kata Agong setuju jumpa semua MP, dan Anwar akan jadi Perdana Menteri dan Najib atau Zahid jadi timbalan Perdana Menteri. Itu sahaja jalan yang boleh meyakinkan Anwar untuk menjadi sebahagian daripada plan ini. So, itu option pertama. Option kedua ialah Zahid, kluster MKT UMNO beri Ismail Sabri hitam putih bahawa dia sah jadi calon Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang. Tetapi semestinya itu bukanlah yang kluster mahkamah inginkan. Sebab kalau dah yakin dengan Ismail Sabri, buat apa nak fikir nak tumbang parlimen? Lebih baik zahirkan sokongan padu terhadap Ismail Sabri dan harapkan bahawa Ismail Sabri terhutang budi dan mungkin Ismail Sabri boleh bersetuju dengan syarat-syarat kluster mahkamah yang kita tidak tahulah. Mungkin kluster mahkamah nak bantuan tertentu. Option ketiga adalah kluster mahkamah dia tarik sahaja sokongan daripada Ismail Sabri dan dengan harapan okey, Pakatan Harapan tidak akan masuk perjanjian baru dengan Ismail Sabri. Dan jika Pakatan Harapan tidak masuk perjanjian baru dengan Ismail Sabri, dengan harapan Yang di-Pertuan Agong akan bubar parlimen atau setuju bubar parlimen. So ini adalah 3 option, tapi option ketiga risiko dia amat tinggi buat kluster mahkamah kerana Agong mungkin tidak bubar parlimen. Sebab
sebenarnya jalan terbaik selesaikan kemelut politik sekarang adalah untuk mengisytiharkan darurat politik dan menubuhkan sama ada Magiran atau The Rakyat's Council ataupun apa-apa majlis yang sesuai untuk mentadbir urus negara. Okey. Tetapi option pertama dan kedua memang akan dipertimbangkan oleh kluster mahkamah. Jadi inilah jalan-jalan penyelesaian dan anda boleh pasti bahawa dalam masa terdekat akan berlaku mesyuarat MKT. Ya, sebab kluster mahkamah dah terlalu terdesak. Okey. So itu sahaja pencerahan saya berdasarkan pemerhatian saya, berdasarkan pemahaman saya. Ya, ini yang saya boleh kongsi dengan anda. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Ismail Mala, kau punya tafsiran salah. Atau pulanglah. Kalau setakat nak kata tafsiran salah tanpa berhujah, saya boleh katakan pandangan anda salah. Okey. Terima kasih Abi Halim. Zainon Mat Arsyad. Bukan satu persetujuan yang mudah. Perlu jaminan daripada KM. Ini mainan KM. Mereka telah menggunakan UMNO dan ahli mereka untuk menyelamatkan diri. Betul. Faizal Zal. Masing-masing ada hak nak cakap pandangan. Jadi kita tak perlu kecam masuk live orang. Betul. Salam RJ. Terima kasih Zalah. Okey, saya rasa tak ada soalan banyak. Okey, jadi saya akan letak link kepada artikel ini yang telah saya tulis. Anda boleh membacanya dan pastikan anda sertai saluran Telegram saya. Link dia saya akan letak selepas ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.